Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran solah pada kali ini, cikgu akan sambung lagi rukun sembahyang yang seterusnya, iaitu yang ketujuh yang bertajuk sujud serta tumakninah pada muka surat 42 di dalam kitab solah darjah 4. Baik, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sujud itu. Baik, sujud ialah sentuhan dahi dengan cara menekan kepala ke tempat sujud. Cara sujud yang sempurna ialah membaca takbir ketika sujud dengan meletakkan kedua-dua tangan, kemudian dahi dan hidung. Kedua-dua tangan diletakkan bersetentangan dengan bahu. Dirapatkan jari, yakni tidak digenggam dengan menghadap kiblat. Perut hendaklah dijauhkan dari kedua paha dan diangkat kedua siku dari lantai dan hendaklah merenggangkan dua pinggang sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Baik. Jadi cara sujud yang sempurna ni ialah membaca takbir ketika sujud dengan meletakkan kedua-dua tangan kamu tu, kemudian dahi kamu dan hidung. Kemudiannya kedua-dua tangan diletakkan bersetentangan dengan bahu. Maksudnya bersetentangan dengan bahu tu, lihat sini ya. Ini tangan kamu, ini bahu kamu. Jadi biar ia bersetentangan macam mana. Okey. Kemudian dirapatkan jari, yakni tidak digenggam dengan menghadap kiblat. Jadi jari kamu tu dirapatkan saja, jangan digenggam. Tahu maksudnya digenggam? Jadi kalau kamu meletakkan jari kamu tu tempat sujud, biarlah dirapatkan menuju ke arah kiblat. Jangan digenggam. Kemudiannya perut hendaklah dijauhkan dari kedua paha dan diangkat kedua siku dari lantai dan hendaklah merenggangkan dua pinggang sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Okey, cuba lihat contohnya di sini. Perut hendaklah dijauhkan dari kedua paha. Ini maksudnya. Jadi kalau ini kawasan perut kamu, ini paha. Jadi jangan lampau rapat, jangan dirapatkan. Mestilah direnggangkan. Okey. Kemudian diangkat kedua siku dari lantai. Diangkat kedua siku dari lantai. Ini maksudnya. Ini kamu pun, ini siku kamu kan ya. Jangan diampaikan ke bawah. Jangan diampaikan ke bawah ke lantai. Biar kamu angkat macam mana keadaannya. Macam L jadinya. Jadi itu maksud cikgu, yang dimaksudkan dengan diangkat kedua siku kamu tu daripada lantai. Dan hendaklah merenggangkan dua pinggang sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Jadi itu antara cara sujud yang sempurna. Baik. Kemudian yang ketiga, cara sujud bagi perempuan adalah berbeza dengan sujud lelaki dalam sesetengah perbuatan. Perempuan hendaklah merapatkan sesetengah anggota kepada anggota lain semasa sujud. Baik, kita lihat lagi semula gambar tadi. Kalau kamu perhatikan dalam gambar ini, apa perbezaannya? Kalau dilihat, ni yang paling ketara ni kawasan siku ni tadi. Kalau perempuan dirapatkan tu, dirapatkan dengan kawasan rusuk kamu tu dirapatkan.
Kalau laki-laki indah. Macam manilah keadaannya direnggangkan. Kalau perempuan dirapatkan dan lelaki direnggangkan. Tapi yang pastinya jari kamu tu kedua-dua jari itu masih sama, dirapatkan. Jari dirapatkan menuju arah kiblat. Yang kawasan siku saja berbeza. Kalau perempuan dirapatkan arah rusuk, kalau lelaki indah, direnggangkan. Okey? Baik. Yang seterusnya, keterangan yang berkaitan dengan sujud. Yang pertama, orang yang bersembahyang hendaklah meletakkan dahi ke tempat sujud dalam keadaan terbuka, iaitu tidak berlapik atau tidak bertutup dengan cara ditekan dahi ke lantai, yakni tempat sujud. Maksudnya di sini kalau sembahyang, kalau kamu meletakkan dahi ke tempat sujud itu, mestilah terbuka, jangan berlapik. Jangan ada lapik di antara dahi kawasan kamu, dahi kamu tu dengan tikar sembahyang ataupun sejadah ataupun mana-mana tempat kamu sembahyang. Jangan ada lapik di antara keduanya. Okey? Kemudian yang kedua, sujud diwajibkan 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Ini insya-Allah semua tahu tu. Sujud 2 kali tu dalam setiap rakaat. Kita ni sujud 2 kali. Kemudian yang ketiga, orang yang bersembahyang adalah wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu ketika sujud sekadar yang termampu kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita ni lihat semula daripada gambar ini tadi, ini kawasan punggung kita ni, ini kepala. Jadi mestilah kawasan kawasan punggung ini lebih tinggi daripada kawasan kepala tu. Macam mana ya? Jangan kawasan punggung ini direndahkan. Jangan, salah. Sama perempuan sama juga macam itu. Okey? Kemudian seterusnya, hendaklah ia tidak akan sujud di atas pakaian yang bersambung dengan pakaian yang akan bergerak dengan pergerakannya. Maksudnya kalau kamu sujud itu tidak akan sujud di atas pakaian yang bersambung. Contohnya macam telkong letak. Kalau perempuan, telkong itu janganlah sampai memampan kawasan sujud itu sehinggakan contohnya dahi kamu terpampan oleh telkong itu. Jadi pastikan jangan sujud di atas pakaian itu, telkong itu tadi. Laki-laki sama juga. Macam ia memakai tupi haji ataupun songkok. Jangan sampai songkok ataupun tupi haji itu memampan kawasan sujud kamu. Okey? Itu yang dimasukkannya di sana. Kemudian orang yang bersembahyang adalah wajib sujud dengan tujuan, yakni niat sujud semata-mata. Bukannya kerana mengelak dan sebagainya. Kalau kamu sujud itu, biarlah kamu sujud dengan niat kamu kan sujud masa itu. Kemudian yang seterusnya, hendaklah ia menekan dahi yakni ke lantai, yakni tempat sujud dengan tekanan yang nyata. Mesti menekan dahi itu ke lantai, yakni tempat sujud itu dengan tekanan yang nyata. Nampak kita ni menekan dahi ke lantai. Jangan pulang, maksudnya di sana terlampau kuat sehinggakan boleh mencederakan kepala kita ni tiap pulang. Biar yang maksudnya tu asal nampak nyata dahi kamu tu memang menyacah arah kawasan sujud. Kemudian yang ketujuh,
hendaklah ia berada dalam keadaan tenang, yakni tumakninah ketika sujud. Sekurang-kurang sujud ialah sekadar membaca tasbih. Jadi kalau kamu sujud, sama juga macam perbuatan-perbuatan sebelum ini seperti rokok dan iktidal, mesti ada tumakninah. Tumakninah kan cikgu berhenti sekejap. Jadi kalau kamu melakukan setiap perbuatan itu, biarlah ada berhenti sekejap ataupun berhenti seketika. Jangan sambung di antara perbuatan sembahyang itu. Biar ada berhenti. Baik. Yang seterusnya, anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7 perkara. Yang pertama ialah dahi. Wajib ditekankan ke tempat sujud. Jadi anggota sujud yang pertama ialah dahi. Jadi dahi kamu tu wajib ditekankan ke tempat sujud. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Maksudnya kedua dan ketiga tu pasal ia ada dua tapak tangan. Dua tangan itu tapi yang dimaksudkan di sini dua tapak tangan, iaitu perut tapak tangan dan perut anak-anak jari. Wajib ditetapkan ke tempat sujud. Jadi dua tapak tangan ini, perut tapak tangan kamu tu dan perut anak jari kamu tu wajib ditetapkan ke tempat sujud. Okey. Kemudian yang keempat dan kelima anggota sujud ialah dua lutut. Dua lutut kamu tu wajib ditetapkan ke tempat sujud. Mesti dikenakan tetapkan arah kawasan sujud. Dan kemudian yang keenam dan ketujuh iaitu dua tapak kaki. Yang maksudkan dua tapak kaki di sini ialah hujung anak jari kaki. Bukannya maksudnya semuanya semua tapak kaki itu, tapi hujung anak jari kaki itu saja wajib ditetapkan ke tempat sujud. Okey, kita ni perhatikan lagi gambar yang tadi. Okey, mula-mula dahi. Ni kawasan dahi kamu tadi mesti dikenakan arah tempat sujud. Kemudian dua tapak tangan. Tapak tangan kamu ni, anak-anak jari tapak tangan kamu itu tadi dikenakan arah kawasan dahi. Jadi 1, 2, 3. Kemudian lutut. Dua lutut mesti juga dikenakan. Dan kemudian tapak jari kaki pun dikenakan juga arah kawasan kamu sujud ni. Mesti kena. Jadi ada 7 anggota sujud yang perlu dikenakan arah kawasan kamu sujud. Okey? Jadi mengenai dengan tajuk pada kali ini tentang sujud serta tumakninah, sampai sana saja. Apa yang cikgu harapkan daripada kamu, mudah-mudahan akan dapat dipahami apa yang cikgu jelaskan. Jadi kalau ada persoalan yang kurang jelas tentang tajuk ini, boleh tanya kepada cikgu. Apapun, cikgu harapkan juga rajin-rajin sembahyang, terutama sekali sembahyang fardu, kerana sembahyang fardu itu adalah wajib. Kalau kita ni tinggalkan, kita ni akan mendapat dosa besar. Jadi ingat itu pesanan daripada cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.